Yang paling bimbang sekali, aku ni dah jadi wali. Yang ni bahaya tuan-tuan. Merasai diri tu wali memang bahaya. Jangan pernah rasa diri tu wali, walau berlaku benda pelik apa pun. Sebab Allah sedang menguji kita untuk melihat hati kita kepada Allah atau hati kita dah pergi ke lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami, ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, kau perelokkanlah dan sempurnakanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami, ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat, ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma, ya Allah. Engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan pengurusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seluruh jawatankuasa surau yang saya hormati dan saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita memulakan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita sedia maklum syukur ni kita akan dapat dua perkara. Pertama, Allah taala kekalkan kepada kita nikmat yang sedia ada yang telah Allah berikan kepada kita. Itu antara yang paling penting, tuan-tuan sekalian. Yang keduanya, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Dan nikmat kita sedia maklum, satu nikmat dunia, yang keduanya nikmat akhirat. Maka bersyukur ni adalah suatu sifat yang sampai bukan sekadar dunia, dia sampai ke akhirat. Kerana akhirat itu menanti kita 99 nikmat. Dunia yang ada ni baru satu nikmat. Maka sebab itulah kita sentiasa ingatkan diri kita agar sentiasa bersyukur pada Allah. Dan di antara syukur pada Allah ialah Allah masih lagi mengizinkan kita untuk berada dalam taman-taman syurga di dunia. Tuan-tuan, malam ni kita sambung lagi perbahasan kita muka surat 94. 94. Faktor-faktor pembawa kepada muraqabah. Tuan-tuan, kita masih lagi tajuk umum kitanya ialah kaedah amali, kaedah praktikal yang membawa hati kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah ni, tuan-tuan, dia ada dua cara. Satu cara mengikut ulama kalam, ulama usuluddin. Ulama usuluddin bila mana dia mengajar kita dalam mengenal Allah, maka dia membawa kepada kita salah satunya pengajian mengenal Allah dari sudut sifat. Kenal Allah ni ada empat. Kenal Allah pada zat, kenal Allah pada sifat, kenal Allah pada af'al, perbuatan, kenal Allah pada nama-nama. Kita kenal Allah pada zat Allah, diri Allah. Walaupun kemampuan akal kita tidak cukup kuat dalam mengenal Allah pada zatnya, namun ada perbahasan mengenal Allah pada zat. Ada mengenal Allah pada sifat. Dan biasanya di saat kita membahaskan sifat wahdaniyah, ketika itulah kita bahas Allah tu esa pada zat, Allah itu esa pada sifat, esa pada perbuatan. Bagaimana esanya pada zat. Dan begitulah ulama-ulama kalam ataupun ulama usuluddin. Ada pun yang saya bahas pada tuan-tuan ni, mengenal Allah dari sudut ulama tasawuf. Mengenal Allah dari sudut ulama tasawuf. Maka antara kaedah amali, kaedah praktikal yang diperkenalkan oleh ulama sufi, ulama tasawuf ialah membawa hati kita. Yang ulama usuluddin tadi membawa akal kita. Yang ini membawa hati kita dalam mengenal Allah
ada 3 ataupun ada 2 peringkat sebelum sampai ke peringkat mengenal Allah. Pertama, muraqabah yang kita dah bahaskan, dan malam ni ada sedikit sambungan, iaitu faktor-faktor yang membawa kepada hati kita ini dianugerahkan oleh Allah sifat muraqabah. Apa makna muraqabah? Sentiasa menghadirkan dalam hati kita rasa bahawa Allah sentiasa melihat kita. Sama ada Allah itu melihat pada zahir kita, dan Allah juga sedang melihat pada batin hati dan jiwa kita. Jadi yang pertama, faktor pertama ialah menunaikan perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Ya tuan-tuan, setiap kali kita nak laksanakan perintah Allah, perintah Allah ni ada berapa tuan-tuan? Kata ulama tafsir, Dr. Wahbah Zuhaili, ni pernah saya sebut juga pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak rujuk kitab tafsir Dr. Wahbah Zuhaili, Tafsir Munir, beliau mengatakan ayat-ayat perintah ni dalam Al-Quran secara keseluruhannya ada 1000 ayat. Maka di saat kita menunaikan setiap perintah Allah, perintah pertama, perintah kedua, sampailah perintah yang ke-1000 itu. Tapi ada juga ulama mengatakan keseluruhan ayat itu dia ada 1000 perintah. Tetapi surah Baqarah 286 ayat itu pun sudah ada dalam tu 1000 perintah. Ya, kalau kita perhati, tak apalah, walau bagaimanapun di saat kita menunaikan perintah-perintah Allah, kita kena tunaikan dengan penuh keikhlasan. Apa makna ikhlas? Ikhlas ni hati kita bersih daripada segala-gala kecuali Allah. Ya. Hati kita ni di saat kita solat tadi, di saat kita baca Quran tadi, di saat kita berzikir tadi, hati kita suci bersih, tak ada tujuan selain Allah, termasuk tujuan untuk mendapatkan syurga. Ikhlas tu sendiri dia ada peringkat lah tuan-tuan sekalian. Jangan salah faham ni. Oh, kalau macam tu ustaz, tak boleh lah saya nak masuk syurga. Boleh, dan mesti kena masuk. Sebab kalau tak masuk syurga, dia ada satu tempat lagi. Wal-iyazubillah. Tapi masa kita solat tu, adakah kita solat sebab nak masuk syurga atau solat sebab Allah yang perintah? Ni tak payah jawab lah soalan dia. Kena jawab juga. Kan tadi kan usalli fardul maghrib lillah. Maka setiap rukuk, setiap sujud, setiap takbir, setiap bacaan huruf itu semuanya untuk Allah. Ada terselit untuk syurga tak? Kok tengah-tengah rakaat kedua dia jadi untuk syurga pula. Rakaat ketiga baru balik pada Allah balik. Ini berkongsi tujuan. Ya. Sebenarnya kalau untuk Allah, untuk apa? Untuk syurga lah. Kerana bila mana untuk Allah, Allah redha dengan kita. Kalau dah Allah redha, tak payah cakap lah tuan-tuan. Sebenarnya ulama ni dia begini, dia sama aja. Sama sahaja. Saya cerita sikit boleh tuan-tuan sekalian? Saya dulu pernah duduk di pondok Tuan Guru Haji Daud Mahligai Melur, Kota Baru Kelantan. Tapi Kota Baru 2. Dia Kota Baru ni dia ada 2. Kota Baru 1, Kota Baru 2. Yang tengah-tengah bandar tu Kota Baru 1. Kemudian duduk di situ. Masa tu saya umur berapa tuan-tuan? Umur 11 tahun, 12, 13 tahun begitulah. Lebih kurang 3 tahun lebih kurang. Kemudian balik kembali duduk di Kota Baru. Itulah balik kembali duduk di Pulau Melaka. Duduk dengan almarhum Tok Guru Ni Aziz. Masa saya duduk di pondok Pondok Mahligai Tuan Guru Haji Daud ni, Tuan Guru Haji Daud pernah dia luahkan perasaan dia lah. Dia kata ada Tok Guru di Kota Baru tu duk marah. Dia kata cakap tak betul. Dia kata cakap apa? Dia kata belajar sifat 20 ni tak wajib. Saya nak bawa pada tuan-tuan, dia panggil apa ya, analogi ke apa, yang kadang-kadang kita ni benda sama aja sebenarnya, tapi mungkin kita salah faham atau mungkin kita terlambat faham menyebabkan kita kata berbeza. Jadi Tok Guru ni dia kata pada Tok Guru Ni Aziz lah, tak betul ni Tok Guru ni melarang orang kata sifat 20 tak wajib. Okey, selesai. Saya pun pergilah duduk dengan Tok Guru Ni Aziz tu. Bukan duduk di rumah dia lah tuan-tuan, duduk di pondok tu. Jadi Tok Guru kata ada seorang Tok Guru di belah sana marah kat saya. Saya rasa baru ni dengar cerita belah sana, ni dengar cerita belah sini. Saya tidak katalah, maksud saya bukan mengatakan sifat 20 tu tak wajib. Saya kata mengenal Allah tu wajib. Sifat 20 tu tak wajib. Mengenal Allah tu wajib. Tapi nak mengenal Allah, kena dah belajar sifat 20. Maka sifat 20 tu barulah jadi wajib. Macam mana tuan-tuan? Kita nak cakap sifat 20 tu wajib belajar, boleh juga. Tapi kalau kita kata belajar sifat 20 tak wajib, yang wajibnya mengenal Allah. Tapi macam mana nak kenal Allah? Nak kenal Allah kena belajarlah sifat 20.
Sama lah kita tuan-tuan. Sebenarnya kita solat untuk Allah, bukan untuk syurga. Tapi kalau dah untuk Allah, syurga lah. Kau nak cakap macam mana? Tapi saya datang, Ustaz, saya nak masuk syurga boleh? Dengan solat? Boleh. Tapi syurga mana nak masuk? Kita sendiri pun tak tahu nak masuk syurga yang mana ya. Dah buat keputusan dah. Syurga As-Salam ke? Maksudnya syurga As-Salam ke syurga Adnin? Ke syurga Ma'wa? Ke syurga Firdaus? Syurga Firdaus apa? Datang lambat. Tak apalah tuan-tuan. Samalah saya pun. Tapi nak bagi tahunya benda kadang-kadang benda biasa. Jadi kalau kita buat sesuatu hanya untuk Allah, untuk syurga lah. Kerana Allah tu memang sediakan syurga untuk kita. Tapi bila mana kita sediakan hati kita hanya untuk Allah, mungkin Allah bagi kepada kita syurga Firdaus walaupun datang lewat. Hak dia. Sebab tu kadang-kadang orang-orang sufi ni dia mengajar kita bijak dalam berinteraksi dengan Allah. Padahal memang Allah pun tahu pun. Tuan-tuan sekalian, Allah tak tahu ke saya dengan tuan-tuan nak apa? Dia tahu. Nak apa? Nak syurga lah tuan-tuan sekalian. Nak apa lagi? Nak apa? Nak pahala kan? Kau tak nak? Dia tahu tuan-tuan memang nak pahala pun. Okeylah, selesai lah tuan-tuan, nanti lambat kat sini. Saya ni nak khatam cepat ni kitab ni. Berapa kali dah cakap nak khatam ya? Baik, yang kedua, boleh faham apa makna ikhlas? Ikhlas ni dia salah satu dari segi bahasanya, dia panggil khalis. Kalau kita orang Arab ni biasanya kalau kita dia ada rumah dia ada tingkat 8. Tingkat 8 tu tingkat yang paling akhir dah. Dia kata fuq khalis. Dia tak kata tingkat 8, tingkat paling last. Tak ada lagi tak atas tu. Tak ada dah. Begitulah kita dengan Allah. Apa makna ikhlas? Hanya kita dengan Allah. Ada lagi tak? Tak ada. Itu ikhlas. Tapi selagi mana ada sikit-sikit, itu tidak cukup ikhlas. Oleh kerana tuan-tuan. Baik, yang kedua, hati yang sentiasa tertumpu hanya kepada Allah. Baik, hati tuan-tuan ni, ke mana fokus dia sekarang ni? Dalam hidup tuan-tuan. Bukan dalam solat saja, dalam seluruh hidup. Masa makan, masa minum, masa tidur, masa sembang, masa apa-apa. Untuk apa sekarang ni? Hanya untuk Allah. Kalau macam tu, barulah muraqabah tu dianugerahkan oleh Allah. Tapi sekejap fokus untuk Allah, sekejap fokus untuk yang ni, sekejap fokus untuk yang ni. Tu tuan-tuan, lambat kita nak capai tahap muraqabah. Kalau dah lambat kat situ, mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun duduk situ, lambatlah kita mencapai keadaan yang dinamakan ma'rifatullah. Okey, seterusnya yang ketiga, melakukan tuntutan syariat sebaik mungkin. Tuan-tuan sekalian, setiap tuntutan syariat, contoh kita nak solat, sebelum solat wuduk sebaik mungkin. Kerana wuduk yang sebaik mungkin itulah akan menjadi solat yang sebaik mungkin. Tapi kalau wuduk tu dah tak ke mana, tuan-tuan sekalian, sebab tu kalau bolehlah saya ingatkan pada saya sendiri, pada tuan-tuan, sentiasa dalam wuduk. Sebab tu ulama-ulama ni, macam baru ni kan, Pak Sumit, ya almarhum, ya awliya Allah. Semua ulama datang ziarah, semua ulama kata awliya. Adakah kata, ya ke Ustaz? Tu terpulanglah tuan sekali. Kita kehilangan seorang awliya. Awliya yang menzahirkan. Awliya ni ramai tuan-tuan. Wali-wali Allah ni ramai. Cuma ada wali yang mastur. Yang ditutup oleh Allah. Yang disembunyikan oleh Allah. Ada awliya ni mazhur. Allah zahirkan dia. Ya Allah zahirkan dia. Ada wali yang Allah tutup. Allah, ya moga-moga Allah Ta'ala sentiasa mendekatkan kita dengan para awliya Allah. Awliya ni kekasih-kekasih Allah. Ya. Beliau Quran ni kadang-kadang khatamnya masa muda-muda cerita, masa muda-muda beliau ni 1 hari 3 kali khatam. Akhir-akhir ni dah penat sikit, 1 hari 3 hari baru sekali khatam. Biasanya yang tetapnya seminggu sekali khatam. Kita macam mana tuan-tuan? Macam mana kita? Sebulan sekali lah ya. Yang 3 hari sekali khatam ni biasanya wali-wali Allah. Kalau sebulan sekali, itu wali nikah. Tak ada lah tuan-tuan ya. Allah, harap-harap saya ni, kita semua ni, kalaulah tidak mencapai tahap wali pun, Allah dekatkan kita dengan para awliya Allah. Ini pun sudah cukup tuan-tuan sekalian ya, untuk kita dapat sedikit syafaat akhirat nanti dari kalangan para awliya Allah, kekasih Allah. Tapi kalau kita lihat sifat kekasih Allah ni, mereka melakukan sesuatu dengan tekun dan sempurna, sebaik mungkin. Kalau boleh saya Allah bagi rezeki tuan-tuan kita, anak cucu kita Allah bagi rezeki, setiap kita nak buat satu benda, baca sebaik mungkin. Macam solat tadi, setiap solat tadi kita nak rukuk sebaik mungkin. Dan minta dengan Allah, ya Allah kau anugerahkan kepada aku ya Allah, di saat aku nak solat, aku nak angkat takbir, engkau jadikan takbir aku ni ya Allah takbir yang sebaik mungkin ya Allah, dengan sebutan aku ya Allah.
Di saat aku nak angkat tangan, ya Allah, jadikanlah gerak tangan aku ni sebaik sempurna mungkin untuk aku angkat berada di hadapan-Mu, ya Allah. Minta tuan-tuan sekalian, ya, harap kat saya dengan tuan-tuan, kita ni lemah. Betul ya? Dan akhir-akhir ni makin lemah. Betul? Kau rasa macam mana akhir-akhir ni? Akhir-akhir ni kuat sikit Ustaz. Minum power root. Tak adalah tuan-tuan, makin lemah. Jiwa kita makin lemah, perasaan kita kadang-kadang makin lemah, ingatan kita makin lemah. Maka setiap saat kita bergerak ke arah kelemahan ini, makin berumur, makin tua, minta doa dengan Allah. Ia banyak berinteraksi. Kadang-kadang kita nak tidur, ya Allah, aku nak tidur ni, ya Allah. Bagi tahu tuan-tuan ya. Ya Allah, takdir kalau aku tidur malam ni aku meninggal dunia, ya Allah, maafkanlah aku, ya Allah. Ampunkanlah aku, ya Allah. Redalah dengan aku, ya Allah. Tapi ya Allah, kalau boleh kau panjangkan umur aku nak bangun 1 pagi lagi, ya Allah. 1 ke 2 lagi. Mintalah tuan-tuan, saya cakap minta. Ya Allah, kalau boleh malam ni aku nak bangun tahajud, ya Allah. Aku nak tidur sekejap, ya Allah. Aku minta izin denganmu, ya Allah. Aku nak tidur sekejap, ya Allah. Kalau boleh pukul 4, pukul 5 engkau kejutkan aku, ya Allah. Tapi di saat engkau kejutkan aku, ya Allah, engkau beri kekuatan kepada aku untuk aku bangun sujud kepadamu, ya Allah. Sebab kadang-kadang bangun. Sama lah kita kan. Dia bangun masuk tandas. Sepatutnya masuk tandas tu dah betul dah. Sebab ada paip kat situ, boleh ambil wuduk. Dia tak ambil juga, dia basuh muka je. Sepatutnya basuh tangan dulu, dia basuh muka, kemudian dia lena balik. Saya dah tu. Tuan-tuan okey tak? Macam mana? Sama lah kita. Tapi tuan-tuan yang tu. Jadi kadang-kadang, ya Allah, kenapa jadi begitu, ya Allah? Maafkanlah aku, ya Allah. Boleh tuan-tuan sekalian, ya? Buat sebaik mungkin. Dan di saat engkau beri rezeki kepada aku salat, rezeki pada aku baca Quran, engkau bagi rezeki aku berzikir, engkau berilah kekuatan kepada aku untuk aku melakukannya sebaik mungkin. Baik, yang keempat, yang terakhir, tidak sibuk meneliti isyarat-isyarat ataupun warid yang didapati hasil daripada mujahadah. Tuan-tuan, di saat kita bermuraqabah ni, kita perlu pada mujahadah. Kita nak hadirkan perasaan dalam hati kita ni, agar sentiasa rasa Allah duk lihat kita. Hati ni kan nama dia qalbu. Qalbu ni kan dia sekejap itu dan sekejap ini, dia berbolak-balik. Kejap dia ada rasa, kejap dia hilang. Kejap dia rasa, kejap dia hilang. Di saat dia hilang itulah kita nak tarik kembali perasaan itu, perlu sungguh. Mujahadah tu bersungguh-sungguh. Maka di saat Allah nampak kita ni betul-betul bersungguh, dan salah satunya tuan-tuan, kita kena dibekalkan dengan wirid. Sebab nak bersungguh ni nak kena kuat. Nak kuat tu dari dalam. Kuat tu di hati. Maka hati tu perlu diberi makanan supaya dia kuat. Dan hati ni di saat dia kuat bila mana dia makan. Apa makanan dia? Zikir. Maka bila mana kita zikir ataupun kita baca wirid. Apa makna wirid? Himpunan zikir. Itu disebut wirid. Macam kita wirid lepas solat. Apa makna wirid? Salah satu makna himpunan zikir. Di dalam tu ada apa? Ada baca istighfar, ada baca ayat Quran, ada baca ayatul kursi, ada baca amanah rasul, kemudian ada lagi, ada baca subhanallah. Maka gabung semuanya disebut wirid. Bila mana kita berwirid, Allah anugerahkan kepada kita warid. Apa makna warid? Warid ni sesuatu yang datang dari Allah dalam bentuk isyarat-isyarat yang tertentu, yang kadang-kala kita dapat tahu benda-benda yang tak sepatutnya, yang orang lain tak tahu, mungkin kita dapat tahu. Contoh malam ni nak berlaku apa? Di luar tu ada apa? Dia Allah bagi isyarat-isyarat tertentu. Yang ni jangan sibuk. Jangan sibuk. Dia contoh gini lah, saya bawa contoh mudah. Kadang-kadang ni benda yang sama saya sebut pada tuan-tuan, tapi contohlah kadang-kadang kita ni tuan-tuan, mungkin depan tu ada polis, kita kebetulan tak pakai tali pinggang keledar. Dia datang dalam hati kita, pakailah tali tu, ada polis kat depan. Tapi jauh lagi. Kalau tuan-tuan nak test dia, tuan-tuan tanya, berapa kilo lagi? Dia cakap 2 kilo lagi. Ni dia dalam hati ni. 2 kilo lagi. Sempat lagi dia cakap. Sempat lagi. Pakai. Dia pun pakai. Kita tengok juga. Berapa kilo? Sekilo. Ke mana? 2 kilo. Ada polis. Tuan-tuan jangan peduli yang tu. Banyak dia akan datang dalam hati kita. Rupa-rupanya itu satu ujian supaya hati kita dah terfokus ke lain, tidak kepada Allah. Yang paling bimbang sekali, aku ni dah jadi wali. Yang ni bahaya tuan-tuan. Merasai diri tu wali memang bahaya. Jangan pernah rasa diri tu wali. Walau berlaku benda pelik apa pun. Sebab Allah sedang menguji kita untuk melihat hati kita kepada Allah atau hati kita dah pergi ke lain dah.
Sebab tu wali-wali Allah dia tak nak karamah tu. Kita aja nak jadi wali sebab nak karamah. Kenapa nak jadi wali? Sebab nak terbang. Tu yang saya selalu cakap. Syekh saya kata, kalau nak terbang, tak payah jadi wali, jadi burung je. Tuan-tuan doa pada Allah tiap-tiap pagi malam, doa jadi burung. InsyaAllah boleh terbang. Burung tu seminggu je boleh terbang. Cuba tengok, dia dah menetas, mak dia bela dia. Pernah ya? Tengok-tengok, dah boleh terbang. Seminggu, paling-paling pun 2 minggu dia terbang. Ya. Jadi wali lambat boleh terbang, tuan-tuan. Ada wali tu 40 tahun baru jadi wali. Baik jadi burung kalau nak terbang. Betul. Jadi tak payahlah ya. Tapi kita ni pemikiran tuan-tuan samalah. Kenapa nak jadi wali? Sebab nak karamah. Sebenarnya wali tu pun dia tak nak karamah. Tapi apa makna karamah? Makna karamah secara umumnya ialah khariqul adah. Apa makna khariqul adah? Benda yang berlaku di luar daripada adat. Nanti orang kata kat kita, saya tak boleh terima pada akal. Yalah, yang tak boleh diterima pada akal itulah karamah. Kalau yang logik pada akal, itu bukan karamah. Kadang-kadang orang kata, karamah apa tak logik? Memang karamah tu memang tak logik lah. Berjalan atas air, logik tak? Tapi tak logik lah. Biasalah tuan-tuan. Okey, boleh tuan-tuan sekalian ya? Jadi lepas ni kalau tuan-tuan beramal dengan yang ni, tiba-tiba berlaku satu-satu perkara pada diri tuan-tuan yang pelik-pelik, tuan-tuan jangan peduli. Ya, biar. Berlaku lagi, biarkan. Yang peduli. Ada seorang tu dia cerita kat saya. Ni kawan dia cerita, tapi dia tak cerita, kawan dia cerita. Ni betul tuan-tuan sekalian ya? Dia ni suka duduk masjid, solat, zikir. Satu kali Allah nak uji dia. Ya, Allah kata pukul 10 nanti ada traffic light kat luar tu, ada orang accident. Sepatutnya dia tak perlu pergi tengok. Dia solat je lah. Tapi dia rasa nak tahu, ya ke? Dia pergi tengok. Memang betul lah. Dia tunggu pukul 9.55. Duduk 5 minit. Bam! Kata. Ya. Kenapa dia tak tahan awal-awal? Dia tak boleh campur. Itu urusan lain. Cuma Allah nak bagi tahu kepada dia. Tapi sepatutnya dia tak payah keluar lah. Dia solat je lah. Tapi dia dah terasa nak pergi. Tapi kita akan jadi macam tu tuan-tuan. Lepas satu, rasa nak yang lain pula lah. Apa tu rasa nak lain? Akhir sekali hati kita tidak lagi terfokus pada Allah. Yang ni tolong hati-hati. Sebab tu, kalau berlaku benda pelik, tak payah cerita dalam Facebook. Ni sikit-sikit nak cerita dalam Facebook. Dah lah Facebook, TikTok lagi kan. Buat live lagi. Saya semalam mimpi naik ke langit. Tak payah. Tak payah cerita. Dah kalau mimpi betul, naik je lah. Kan? Naik. Yang tak tahannya naik jumpa dengan Allah. Sudah, ini lagi parah. Ini parah ni tuan-tuan. Dia ingat Allah duduk atas langit barangkali. Tu parah. Boleh insya-Allah ya. Okey, selesailah tuan-tuan tajuk tu. Kita masuk peringkat yang kedua. Baik, bila mana tuan-tuan berada pada kemuncak muraqabah, hati tuan-tuan telah sebati, telah tetap, sentiasa merasai bahawa Allah sentiasa melihat tuan-tuan, walau dalam keadaan apa sekalipun. Dan keadaan tuan-tuan dah berubah dah tuan-tuan. Kalau Allah, kita dah sebati dalam hati kita ni, Allah duk tengok kita, lain dah kita tuan-tuan. Kita nak bercakap pun kita berhati-hati, kita nak duduk pun kita duduk dalam keadaan berhati-hati. Allah duk tengok. Sebab tu ada setengah-setengah ulama'-ulama' ni, dia tak duduk dah dengan macam kita duduk ni. Ya, dia duduk dalam keadaan dua. Sama ada duduk dalam tahiyat pertama, tahiyat awal, ataupun duduk dengan tahiyat akhir. Macam tuan-tuan. Kenapa? Kerana inilah duduk yang terbaik di hadapan Allah. Dan pernah tak kita tidak berdepan dengan Allah? Tidak. Kita sentiasa berdepan dengan Allah. Allah sentiasa tengok kita dan melihat kita. Maka kita pun duduk dengan cara yang paling terbaik. Dan tidak ada duduk paling terbaik, duduk macam solat. Dan ada setengah ulama' dikatakan di kisah tuan-tuan sekalian, ini kisah dalam kitab-kitab kita baca daripada syekh-syekh kita, para habaib kita, para masyayikh kita. Dia kata ada ulama' ni 40 tahun dia duduk begitu. Dia tak pernah duduk dengan cara lain. Kita ni kejap berlunjuk, kejap bersila, kejap menyandar, kejap baring, ya ke? Kejap tidur. Betul, itu betul sekali. Tidur. Dalam kuliah pun tidur juga. Yang ni masalahnya. Betul tuan? Ni kita. Tapi bila mana dah sampai ke makam ini, kita ni sama, saya dengan tuan-tuan sama. Lenguh sudahlah. Kalau dah lenguh, sudahlah ya. Macam-macam kita duduk. Tapi aulia ni lain. Sebab tak ada satu kali tuan-tuan pernah dengar cerita. Ada satu kali tu seorang aulia dia tegur. Apa kat kepala kamu, kenapa kamu bungkuh kepala? Si A ni dia berjalan, dia terantuk, luka kat kepala dia. Akhir sekali dia balut. Jumpa aulia. Aulia ni cakap apa kat dia? Kenapa kepala kamu tu terluka? Kemudian kenapa kamu balut? Balut luka. Kamu nak tunjuk kat siapa? Yang kamu luka tu balut. Nak tunjuk kat siapa? Dia tanya.
bahawa kepala kamu luka. Sampai hati kamu, dia kata. Ni tuan-tuan wali ni, kita bukan kita ni. Nanti tuan-tuan lepas ni tak balut. Nanti cakap kat doktor. Doktor kata kena balut ni tuan. Doktor nak tunjuk kat siapa balut. Gitu ya. Tapi ni wali. Tuan-tuan ni wali. Wali ni sampai hati kamu, dia kata. Ya, sampai hati kamu kena luka sikit, kamu balut. Kamu nak tunjuk Allah telah menyebabkan kamu luka. Masa kamu sihat, ada kamu balut. Kenapa balut? Balut ni sebab kepala saya sihat. Nak tunjuk kat orang, Allah bagi sihat. Ada. Ni pemikiran awliya dia lain, tuan-tuan ya. Jadi jangan kita ni luka sikit, balut, luka sikit, balut. Nak tunjuk sangat bahawa Allah buat kita luka, nak tunjuk kat orang semua kepala kita luka. Kata dia. Okeylah tuan-tuan. Tapi bila mana kemuncak tu, kemuncak muraqabah, permulaan musyahadah. Ketika tu musyahadah. Allah mula buka. Mula kasyaf. Ni tuan-tuan sekalian, mula buka. Apa muka surat 94? Musyahadatullah. Kalau kita baca dalam bahasa Arab, musyahadatullah. Tapi kalau kita kata musyahadah Allah. Apa makna musyahadah Allah? Menyaksikan Allah. Dengan apa? Dengan mata hati. Bukan melihat, bukan memandang, menyaksi. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, mata melihat, akal memandang, hati menyaksi. Dan pandangan hati ni, penyaksian hati, tak akan mungkin sama dengan penglihatan mata. Sebagaimana penglihatan mata tak akan mungkin sama dengan pandangan akal. Kalau orang melihat seekor gajah dengan sekadar mata dia, apa dia nampak? Ialah seekor binatang yang besar, dia ada belalai. Ini pandangan mata. Kalau kita pandang dengan akal kita, apa kita nak cakap tentang seekor gajah? Adalah macam-macam lah pengkajian-pengkajian. Tapi kalau kita pandang dengan hati kita pada seekor gajah, kita nampak apa? Hati kita akan mengatakan bahawa dia nampak kebesaran Allah. Betul ya? Tapi mata ni mesti dia akan, oh ada belalai, oh kaki dia besar. Tapi akal kita, ni boleh buat kerja angkat balak ni. Itu akal kita. Betul ya? Macam mana orang tu dia tahu gajah tu boleh angkat balak? Dia fikirlah dengan akal dia. Dia nampak pada seekor gajah tu kekuatan yang boleh angkat balak. Tapi kalau dia pandang, menyaksi dengan hati dia, dia tak nampak gajah tu boleh angkat balak. Dia nampak Allah di sebalik pencipta gajah tu. Itu musyahadah. Sampai satu masa, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan nampak aja apa pun, dalam hati Allah. Tapi kalau orang tanya, tengok apa? Tengok langit lah. Jangan cakap tengok Allah. Nampak apa tuan? Duduk apa kat tepi pantai ni? Tengok apa? Tengok pantai. Oh, tengok pantai. Tapi hati tak cakap pantai. Hati dia kata, Allah, agungnya Engkau ya Allah, hebatnya Engkau ya Allah, besarnya kebesaranmu ya Allah. Itu dipanggil musyahadah. Dia tak nampak dah. Itu makna paling ringkas dengan bahasa bercakap. Sebab benda ni bukan cakap dah ni tuan-tuan, ni hati ni. Baik, kita baca dulu insya-Allah. Jadi musyahadatullah dengan mata hati, menyaksikan Allah dengan mata hati, merupakan suatu nikmat yang sangat agung. Allah, tuan-tuan ya, salah satu daripada yang kita pandang atas muka dunia ni yang rasa nikmat. Pandang rasa nikmat. Apa tuan-tuan? Pandang wajah ibu dengan ayah. Sebab tu orang sanggup jam 25 jam. Jam. Kenapa? Nak balik tengok ayah, nak balik tengok mak. Apa? Tidak ada nikmat yang paling besar. Tuan-tuan tengok macam biasa je. Saya tengok macam biasa je ayah saya, ustaz. Ini anak yang memandang ayah dengan sekadar mata zahir. Dia tidak memandang ayah dia dengan pandangan hati dia, dengan penuh kasih, penuh cinta, penuh sayang. Tuan-tuan, pandang wajah aulia. Subhanallah. Ya, kita tengok para aulia Allah yang datang ke sini ni siapa? Ahlul Bait, ya. Ahli keluarga baginda Nabi. Cuba tengok, subhanallah. Tapi bagaimana kalau hati itu memandang Allah? Okey, tuan-tuan sekalian. Okey, seterusnya, ia merupakan suatu anugerah. Sama juga sebenarnya muraqabah tadi pun. Kalau setakat mana yang saya dengan tuan-tuan nak usaha, tak mampu kita. Ya, kita dalam solat pun lalai. Bagaimana di luar solat nak rasa Allah? Dalam solat pun tak kejap rasa Allah, kejap rasa teh tarik ke apa? Ni lepas solat ni. Macam-macam rasa dalam hati ni.
Ya, kalau dalam solat pun tuan-tuan kita tak mampu bertahan 5 minit untuk rasa kebesaran Allah, bagaimana di luar solat? Maka itu anugerah Allah kalau Allah bagi. Sama juga musyahadah ni. Ia merupakan suatu anugerah Allah yang amat bermakna buat para hamba-Nya. Yang Allah bagi kepada siapa? Kepada para hamba-Nya. Hamba-Nya, hamba Allah. Sebab tu tuan-tuan, salah satu daripada tugas paling penting saya dengan tuan-tuan, kita kena sempurnakan tugas kehambaan. Allah hantar kita, kita tidak lebih daripada hamba. Ini kita kena faham. Walau sekalipun kita rasa diri kita tuan, kita tetap hamba. Maka apa yang tugas kita? Oleh kerana kita datang sebagai seorang hamba, tugas kita ialah menyempurnakan makna hamba pada diri kita. Kerana apa? Di saat kita menjadi hamba yang sempurna kepada Allah, maka ketika itu Allah anugerahkan kepada hamba-Nya perasaan tadi. Yang sangat bahagia tak kala dapat melihat yang dirindui. Ya? Tidak ada yang paling bahagia dalam hidup kita di saat kita dapat menatap, memandang atau menyaksikan dengan hati kita yang selama ini kita rindui. Dan tuan-tuan, kalau kita faham hakikat rindu ni, tidak ada yang paling dirindui adalah Allah. Sebab tu sekarang kalau kita faham, kita nak mati sekarang. Cuma masalah sekarang ialah bukan tak rindu, tapi takut, malu nak jumpa. Sebab apa? Sebab perangai kita ni pelik. Tuan-tuan tak rasa orang ni makin pelik, makin pelik. Kejap bergaduh, kejap berkawan. Kejap berkawan, kejap bergaduh. Tak pelik? Takat tu dulu, nanti kena marah. Kita pun tak tahu apa yang nak. Apa yang dicari sebenarnya dalam hidup. Wallahu a'lam. Kita pun tak faham. Betul ya? Kena hurai lagi. Cukup dulu. Pelik, manusia makin pelik. Dengan kepelikan perangai kita ni, apa yang kita nak, kita sini pun tak tahu tuan-tuan sekalian. Maka malu nak jumpa Allah. Malu nak jumpa Allah. Sebab tu ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang kita baca separuh tu kan. Dah lah ustaz tu baca separuh, kita pun baca separuh juga. Wallahu alam. Apa benda yang kita pun tak faham. Ya kan? Tanbihul Ghafilin. Ingat lagi? Kalau dah lupa maknanya memang kita ghafil sungguh. Kitab tu kata peringatan pada orang lalai. Dalam kitab tu ada seorang yang tuan-tuan sekalian dicerita dalam hadis tersebut. Kitab Tanbihul Ghafilin Imam Lis Samarqand. Di sisi Imam Asy-Syafi'i, Imam Lis ni terlalu afqah. Ada kata-kata Imam Syafi'i, dia kata Imam Lis ni afqah min Imam Malik. Imam Lis ni lebih faqih daripada Imam Malik. Antara kata-kata tu lah tuan-tuan, dari sudut-sudut yang tertentu. Hebatnya Imam Lis ni, dia tulis dalam kitab dia. Dia kata ada seorang ni malu sangat nak jumpa Allah. Di saat dia nak meninggal dunia, dia malu sangat nak jumpa Allah. Sebab dia ni lam ya'mal khairan qat. Wallahu alam, tu bahasa. Dia ni tidak pernah buat baik, walaupun satu benda pun dia tak pernah buat baik. Saya tak tahulah tuan-tuan, ada orang atas muka dunia ni jahat aja kerja dia, satu benda baik pun dia tak buat. Wallahu alam, dianya macam mana perangai dia. Rasa-rasa ada juga orang ni kan. Dia jahat-jahat pun ada jugalah baik dia. Betul ya? Kau macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan, kita sebenarnya diajar oleh agama melihat pada sisi yang baik, lebih utama daripada melihat sisi yang jahat. Itu sebenar-benarnya. Tapi oleh kerana kita ni banyak jahat dalam diri kita, maka jahatlah yang kita nampak. Tapi oleh kerana kalau diri kita banyak baik, walau sejahat mana orang itu, ada kebaikan pada diri dia. Betul ya? Diam aja ni. Sedap. Sebab tu kalau kita belajar ada satu ilmu, kalau kita belajar kadang-kadang, rupa-rupanya banyak benda yang kita tersalah pandang pada zahir hidup kita ni, yang menyebabkan perangai kita jadi pelik di sisi Allah, menyebabkan kita rasa takut dan malu nak jumpa dengan Allah. Jadi orang lelaki ni, dia malu. Akhir sekali dia pesan pada keluarga dia. Dia kata kalau ayah mati, tolong bakar mayat ayah. Malu ayah nak jumpa Allah, tolong bakar mayat. Dan abu mayat tu, satu buang kat laut, satu buang kat darat. Kenapa? Sebab ayah tak nak lagi dicipta kembali untuk bertemu dengan Allah. Malu, kata dia. Tapi dengan sebab perasaan itu, dalam kitab tersebut, tuan-tuan boleh baca rujuk balik, akhir sekali Allah ampun dosa dia. Allah ni dia nak sikit aja, dia nak tengok hati kita dengan dia, sikit aja. Rasa segan, rasa malu, rasa bersalah, maafkanlah aku ya Allah. Kalau aku mati ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Banyak perkara-perkara yang aku buat. Macam kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita ni umur dah berapa dah? Umur 60 ya, 70. Tapi kadang-kadang berangai macam 17. Betul. Sama juga ustaz. Sama tuan-tuan. Orang panggil dia ustaz, kadang-kadang perangai dia macam tak ustaz. Ada juga. Samalah saya pun. Betul ya? Saya tuan-tuan tengok macam mana. Macam itulah kita tuan-tuan. Akhir sekali, yang ustaz ni lah paling bahaya kalau nak jumpa dengan Allah akhirat nanti. Kalau dia rasa dia ustaz.
Sebab tu ustaz-ustaz tu dia jangan pernah rasa diri dia ustaz. Sebab tu satu benda yang paling pelik bila mana orang mendakwa dia tu ustaz. Apa khabar tuan-tuan? Sihat ya? Sihat. Ustaz pun sihat. Dia cakap dia ustaz. Dia cakap dia ustaz. Ini malulah, memalukan tuan-tuan. Puan-puan sihat ke puan-puan? Sihat. Ustazah sihat. Dia cakap kat dia ustazah. Malu tuan-tuan, memalukan depan Allah. Okey ya? Tapi rindu tak jumpa Allah? Rindu. Kalau rindu tak nak jumpa tak? Mesti nak jumpa. Kalau nak jumpa nak mati tak? Tak nak. Tak nak. Kalau nak jumpa mati je lah. Baru boleh jumpa. Lepas tu kadang-kadang kita sedih kehilangan awliya-awliya Allah. Sedih kita tuan-tuan. Tapi yang paling menyedihkan, kita sedih terhadap diri kita. Mereka meninggal sebagai seorang wali Allah. Tapi bagaimana kita meninggal? Kita masih terumbang-ambing. Kejap baik, kejap kurang, kejap tak baik. Kejap soleh, kejap tak soleh. Kejap khusyuk, kejap tak. Khusyuk ke tak? Wallahu a'lam. Kejap sabar, kejap tak sabar. Kejap tak sabar-sabar, kejap hilang sabar. Habis apa? Sabar ke? Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan sekalian, nanti tak khatam pula ni, melambat pula ni. Bahkan penyaksian seorang arif billah, ya, penyaksian dengan hati dia, menyaksikan Allah dengan mata hati dia oleh seorang yang telah berada pada kedudukan arif billah, orang yang mengenal Allah, ke hadrah ilahiyah, ya, menyaksi Allah, ke hadrah Allah, merupakan suatu penyaksian dengan mata hati yang lebih memuncak kenikmatannya. Syekh saya, Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Al-Hasani hafizahullah ta'ala, banyak kali saya tanya tajuk ni pada beliau. Beliau kata ginilah, ya Bakri, kamu faham bila mana bicara tentang hati, apa makna memandang dengan mata hati? Rasa, kata dia. Mudah faham. Dalam nak hurai panjang, kitab nak rujuk banyak. Akhir sekali bila mana bicara tentang hati, rasa. Jadi menjadi persoalan yang paling besar dalam hidup saya dengan tuan-tuan, kita tak cukup rasa dengan Allah. Tidak merasai wujud Allah. Tidak merasai kebesaran Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah. Rasa ni lah. Maka rasa ni tuan-tuan, di saat ginilah tuan-tuan. Tuan-tuan yang pernah rasa madu, pernah rasa manisnya gula, ya, di saat tuan-tuan tengok buah tembikai, tuan-tuan ingat apa? Ingat kulit? Ke ingat isi? Ke ingat rasa manis? Okey ya? Di saat tuan-tuan pandang seorang ayah, ada rasa tak? Timbul apa? Rasa hormat. Pandang ibu, tahu tu ibu kita, bonda kita. Rasa apa? Rasa kasih. Inilah masalah saya dengan tuan-tuan. Di saat kita tengok alam ini, rasa apa? Rasa kebesaran Allah. Itu yang kurang dalam hati saya dengan tuan-tuan. Kenapa? Sebab kita tidak ada pada makam ini. Kenapa? Sebab tak melalui makam yang pertama itu. Kerana dalam hati kita tak banyak kita hadirkan Allah dalam hati kita. Yang banyak masuk dalam hati kita, apa? Macam-macam lah tuan-tuan. Karipak pun ada dalam hati ni. Betul. Karipak ke tosir? Tosir. Angkat takbir, lepas bagi salam, tosir dalam ni. Betul, sama saya pun. Kunci kereta, apa lagi dalam ni? Cucu. Cucu, ada cucu. Ada dalam ni cucu. Betul ya? Isteri ada dalam hati. Samalah saya pun. Duduk dalam ni. Menyebabkan tengok apa? Tengok masjid pun ingat isteri. Patutnya tengok masjid ingat Allah. Tengok Quran pun ingat makan. Tengok kiblat pun duk ngadap kiblat tu. Ingat apa? Ingat rumah. Kenapa? Kerana dalam hati tu bercampur-campur entah apa. Maka sebab itulah mujahadah kita yang pertama yang tadi. Okey, tuan-tuan, habis di situ. Dan dia ni terlalu nikmat. Tuan-tuan, apa nikmat sebenar-benarnya? Di saat hati kita rasa puas. Itu nikmat. Tapi kalau kita duduk rumah besar, kereta besar, pangkat besar, tapi tak puas, tidak ada nikmat. Tapi orang kampung tuan-tuan, orang kampung naik apa? Naik basikal, naik motor, apa? Kapcai ke apa? Rumahnya, rumah papan, pijaknya bunyi, ya, ada aircon, langsung tak ada aircon. Kipas tu pun bunyi, kejap-kejap pusing, kejap-kejap tak pusing. Tapi puas, itulah nikmat. Tidak ada kepuasan dan kenikmatan yang paling memuaskan di saat hati kita dengan Allah.
Allah, hati. Sebab tu kalau tuan-tuan sekalian, kalau kita ingat Allah, dan kadang-kadang kita, bila mana kita ingat Allah, kita rasa nak menangis. Kenapa kita nak menangis? Salah satu kerana kita menangis rasa gembira. Kenapa kita menangis gembira? Kerana Allah pilih kita jadi hamba Dia. Allah pilih kita jadi umat kekasih Dia. Tapi kadang-kadang bila mana kita ingat Allah, kita rasa nak menangis juga. Kerana apa? Kita malu dengan Dia. Betapa baiknya Dia dengan kita, tuan-tuan. Dia cipta kita, Dia hidupkan kita, Dia bagi kita makan, Dia bagi kita isteri, Dia bagi kita anak, Dia bagi kita cucu, Dia bagi kita harta, Dia bagi kita hidup, makan dan minumnya. Tapi kita engkar Dia. Dia minta 5 minit aja, tuan-tuan, dengan kita. 5 minit aja. Rukuk berapa saat? 3 saat. Sujud berapa saat? 3 saat. 3 saat itu pun kita masih tak mampu bertahan hati kita dengan Allah. Kadang-kadang kita menangis, maafkanlah aku ya Allah, malunya aku ya Allah. Tapi lepas solat, yang tak khusyuk itu, kita minta dengan Allah nak masuk syurga selama-lama. Allah minta 5 minit aja, kita nak syurga Allah selama-lama. Tak malu kita, tuan-tuan? Yang inilah yang kadang kita bercakap, kita rasa takut pun ada juga, rasa malu ada juga, tapi lebih kepada rasa rindu nak bertemu dengan Allah. Ini tuan-tuan sekalian. Baik, masih lagi muka surat 54. Allah. Salah satu cara, tuan-tuan sekalian, salah satu cara, kita ni memang banyak dosa lah, tuan-tuan. Dosa dengan diri kita sendiri, dosa dengan Allah, dosa dengan Nabi, dosa dengan ibu bapa kita, kadang-kadang dosa sesama kita. Yang paling menyedihkan, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita membenci sesama kita, kita bergaduh. Kita bergaduh sesama kita. Tak tahu apa sebenarnya kita nak jawab depan Allah. Ya, tak tahu. Jadi kita bantu sama-sama kita, tuan-tuan. Saya minta ampun terhadap dosa saya. Saya juga minta ampun terhadap dosa tuan-tuan. Tuan-tuan tolong juga minta ampun terhadap dosa-dosa saya. Sebab tu dia ada doa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nabi ajar kita doa supaya kita minta ampun dosa kita, dosa ibu bapa kita. Tapi jangan lupa minta ampun juga dosa sahabat kawan-kawan kita. Dan kita juga berdosa dengan kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita juga mungkin ada dosa dengan kita. Supaya apa? Kenapa Allah ajar kita begitu? Supaya kita balik sama-sama masuk syurga. Sebab tu kadang-kadang kita ni terlepas cakap dah, tuan-tuan. Terlepas cakap. Ya, kerana semangat. Mungkin semangat. Semangat berjuang kononnya. Tuan-tuan, perjuangan yang sebenarnya ialah menyelamatkan orang daripada neraka, seluruhnya masuk syurga. Itu perjuangan. Tapi selama mana kita mengaku kita berjuang, tapi kita memandang orang ni biar baik dia masuk neraka, orang ni biar baik masuk neraka, orang ni biar masuk, kita seorang masuk syurga, itu bukan perjuangan. Dan selama mana kita melaungkan perjuangan, tapi kita gaduh dengan orang ni, kita gaduh dengan orang ni, kita gaduh dengan orang ni, itu bukan perjuangan. Atas alasan apa pun. Kerja apa? Kerja cari gaduh. Dengan ustaz kita gaduh, dengan ulama kita gaduh, dengan orang awam pun kita gaduh, dengan orang biasa kita gaduh, dengan orang cerdik pun kita gaduh, dengan orang bodoh kita gaduh. Akhir sekali kita mendakwa kita berjuang. Bohong. Bukan. Yang inilah kita membuat perbohongan di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kadang-kadang kita rasa, ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Tapi kesalahan itu sebenarnya jangan balik pada orang, balik pada diri kita. Kita yang mungkin banyak kesilapan. Ni benda-benda begini, tuan-tuan, bila mana kita nampak, kita tengok keagungan Allah, dia datang. Dia datang berkata, ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Maafkanlah semua orang ya Allah. Maafkanlah mereka ya Allah. Maafkanlah saya ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami semua. Tuan-tuan datang, ya Allah, berapa orang dalam surau kita malam ni, tuan-tuan? Ya Allah, Engkau masukkan kami semua ya Allah. Dan begitu juga ibu bapa kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, sama ada dia suka pada kami atau dia benci kami ya Allah. Masukkanlah kami semua dalam syurga-Mu ya Allah. Inilah, tuan-tuan, sebenarnya yang Nabi bawa dalam hidup saya, dalam hidup tuan-tuan.
Sebab tu Nabi tu disebut Habibullah. Kenapa Nabi ni dilantik sebagai kekasih Allah? Sebab Nabi lah manusia yang paling mencintai semua orang. Ya. Kecuali yang melampau sampai kafir, itu lain cerita lah. Tuan-tuan, kita tak masuk campur lah yang tu. Yang sudah kafir dengan Allah, yang munafik dengan Allah, itu kita berlepas tangan. Tapi selama mana dia sebagai seorang Islam, dia solat, dia baca Quran, dia berzikir, dia beriman kepada Allah, jangan pernah mengharapkan untuk kita mengatakan bahawa dia ni masuk neraka. Jangan, tuan-tuan. Tapi kalau macam isu sekarang ni, tuan-tuan, isu sekarang kan ada seorang ustaz kan, dia cakap pihak ni masuk neraka, pihak masuk neraka. Kita kena maafkan dia, mungkin dia tersalah cakap. Tapi kita, tuan-tuan, dengan sebab dia tersalah cakap, kita bantai dia habis-habisan. Di mana kasih sayang kita? Orang ni dia ada masa dia tersilap. Mungkin suatu hari nanti kita yang tersilap. Tapi saya tengok orang yang mendakwa dia berjuang Islam, di saat kawan dia ada sedikit kesilapan, dia hentam habis-habisan. Inikah perjuangan? Tak payahlah, tuan-tuan, malu depan Allah. Ni kita kenapa kita bicara begini? Allah. Tuan-tuan, kalau kita nampak Allah, tapi kalau hati kita tak nampak Allah, kita tak akan nampak apa-apa. Kalau hati kita sudah berbicara tentang Allah, Allah nak kita sentiasa memaafkan, sentiasa kasih sayang. Itu Allah. Kalau kita ada benci dalam hati kita, jangan dakwa kita nak mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, dia akan sibuk dengan Allah. Orang yang mengenal Allah dan telah menyaksikan Allah, dia akan sentiasa ingat Allah. Dan bila mana dia ingat Allah, dia hanya ingat Allah itu Maha Pemaaf. Dia akan juga akan maafkan. Allah itu Maha Pengampun. Dia juga akan ampunkan orang. Allah itu Maha segala-galanya, tuan-tuan. Baik, kita teruskan sikit lagi. Ke masa dah habis dah. Kalau habis kita seperti sini dulu, tuan-tuan, tak ada masalah. Ya, dia mengaji ni mudah aja. Wallahu a'lam. Okey ya. Harap-harap Allah rezekikan pada saya, pada tuan-tuan, seketul hati yang musyahadah, yang melihat segala-galanya adalah nampak kebesaran Allah. Setakat tu insya-Allah kita sambung lagi, tuan-tuan, pada ke depan hari nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahaman nabiyyin. Ya Allah, malam ini kami sedang membicarakan tentang satu tajuk musyahadah, memandang, menyaksikanmu dengan mata hati kami, ya Allah. Ya Allah, kau berilah kepada kami faham, ya Allah, sebagaimana kau berikan kepada para nabimu, khususnya Nabi kami, Nabi Muhammad, faham tentang menyaksikanmu, ya Allah. Wa hifzal mursalin, ya Allah, kau berikan kekuatan hafazan kepada kami, ya Allah. Ya, sebagaimana kau berikan kekuatan hafazan kepada para mursalin, para rasulmu, ya Allah. Wa ilhaman malaikatil muqarrabin, ya Allah, kerezekilah kepada hati kami, ya Allah, ilham. Sebagaimana kau ilhamkan ilmu dan segala maklumat yang manfaat kepada kehidupan yang telah kau berikan kepada para malaikat yang dekat denganmu, ya Allah. Allah marzuqna futuhal arifin. Ya Allah, kau bukakanlah kepada kami ilmu-ilmu, pembukaan-pembukaan yang sebagaimana kau bukakan segala rahsiamu, keagunganmu, kebesaranmu kepada orang yang mengenalmu, ya Allah. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Ya Allah, maafkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kami malu untuk bertemu denganmu, ya Allah. Tapi walau bagaimanapun kami tetap akan bertemu dan berhadapan denganmu, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Redalah dengan kami, ya Allah. Masukkanlah kami dan ibu bapa kami, zuriat kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Janganlah kau azab kami, ya Allah. Janganlah kau azab kami, ya Allah. Sekiranya kau azab kami, kami adalah hamba-Mu, ya Allah. Sekiranya kau ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.